Pukul 10.30 pagi waktu sekarang ini. Nasional FM sentiasa di hati. Juga untuk ruangan Alfa pada pagi ini, analisis laporan fakta dan juga agenda pada pagi ini. Kita mengupas mengenai rela melakar sejarah merentasi zaman. Boleh saksikan juga menerusi siaran FB Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penerbit Aizat Azam pada pagi ini turut membantu untuk FB Live pada pagi ini. Kita mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia yang hadir pada pagi ini. Sudah semestinya banyak perkara yang ingin dikongsikan Tuan Lokman. Saya dah tak sabar nak mendengarkan perinciannya sekarang ini. Tuan Lokman, sebelum itu kita nak mengetahui bagaimana sejarah dan juga asas penubuhan Rela, bagaimana ianya bermula dan apakah perubahan yang penting yang berlaku sehingga Rela menjadi sangat dikenali pada ketika ini. Silakan Tuan Lokman. Okay. Terima kasih Is. Sama-sama. Pertamanya saya nak rakamkan ucapan berbanyak terima kasih khusus kepada RTMZ. Baik. Kerana minggu lepas baru saja saya dipelawa ke SPM Selamat Pagi Malaysia. Dan hari ini pula Is minta saya datang ke PTP. Rasa macam tak lengkap. Kalau lengkap. Dah ke SPM tak ke sini kan. Dan saya pun bila masuk je ke bilik Is tadi, saya rasa semangat lain macam. Sebab tengok Is wajah hijau juga. Nampak. Dah bersedia. Okey. Sejarah Aziz. Ya. Sejarah ni sebenarnya Rela ni, kalau kita balik semula kepada asas penubuhan dia. Ya. Sebenarnya pada tahun 1948 lagi. Ui, lama ni. Ya, waktu tu ketika tu kita dikenali sebagai Home Guard. Okey. Dan di bawah ditubuhkan di bawah ordinan darurat pada ketika itu 1948 Home Guard atau kawalan kampung. Yang pada ketika itu masyarakat setempat, betul, local community dipelawa untuk sama-sama pasukan keselamatan mempertahankan kampung halaman. Di situlah bermulanya sejarah penubuhan Rela. Baik. Kemudian selepas daripada itu kita dah pun berevolusi. Selepas saja ancaman komunis berakhir, pasukan ini sebenarnya telah dibubarkan. Tapi pada tahun 1964 apabila ada peristiwa konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia, pasukan ini telah dihidupkan semula sebagai pasukan kawalan, juga untuk membantu pasukan keselamatan pada masa itu mempertahankan negara kita, membantu memberi maklumat-maklumat kepada pasukan keselamatan. Baik. Kemudiannya pada tahun 1972, pada ketika ini Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Tun Dr. Ismail. Baik. Beliau juga merupakan Menteri Dalam Negeri pada ketika itu. Dia telah meminta supaya pasukan kawalan ini disusun semula. Dan pada ketika itulah pasukan kawalan ini dijenamakan semula menjadi Ikatan Relawan Rakyat Malaysia. Dan peranannya pada ketika itu sebagai mata dan telinga kerajaan, menyalurkan maklumat-maklumat penting kepada pasukan keselamatan demi mempertahankan tanah air kita dan memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terpelihara. Itu pada tahun 72. Baik. Okey, kemudian pada tahun 2012, pada ketika itu Akhta Pasukan Sukarelawan Malaysia telah pun diluluskan di Parlimen dan diwartakan. Jadi bermula daripada saat ini, Ikatan Relawan Rakyat Malaysia telah dijenamakan sekali lagi menjadi Pasukan Sukarelawan Malaysia. Itu pada tahun 2012. Tak berakhir di situ tu? Tak berakhir di situ. Setahun selepas tu, 2013, pasukan ini telah dinaik taraf menjadi satu jabatan dan dinamakan Jabatan Sukarelawan Malaysia, dan menjadi satu agensi ataupun satu jabatan diletak di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu dari segi kronologi daripada 1944 ataupun 1998 sampailah ke saat ini.
Satu sejarah yang panjang untuk Jabatan Sukarelawan Malaysia yang telah pun melakar sejarah dari dulu sehingga kini. Banyak sebenarnya pengalaman pahit dan manis, turun dan naik. Jadinya ada lagi yang akan dikongsikan selepas ini. Sebab apa? Sejarahnya panjang. Tetapi kita nak fokus terlebih dahulu mengenai keanggotaan rela ni. Siapa yang boleh menyertai rela ni, Tuan Lokman? Bagaimana? Apa faedahnya? Okey. Terima kasih. Dalam rela ni, warga rela lah. Saya terjemahkan sebagai warga rela. Betul. Sebenarnya kita ada dua komponen yang utama. Satu tu kita panggil sebagai pegawai tetap ataupun pegawai-pegawai rela yang mana pelantikannya mestilah melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Okey. Maksudnya rakyat Malaysia boleh memohon terus kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Okey. Macam biasalah kita nak menjadi pejabat awam. Betul. Isi borang. Kemudian lepas melalui beberapa tapisan, melalui beberapa ujian, akhir sekali bila kita lulus temu duga, kita akan ditawarkan ke jawatan tetap sebagai pegawai rela. Macam kami juga kena melalui SPA. Okey, yang ini ialah pegawai rela. Okey. Yang satu lagi tu kita panggil sebagai anggota sukarelawan. Okay. Yang ini pula dia lebih luas. Sesiapa saja rakyat Malaysia boleh menjadi anggota sukarelawan. Okay. Asalkan pertamanya mesti berumur 18 tahun ke atas. Baik. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, dia tidak menganggotai mana-mana pasukan keselamatan ataupun beruniform yang lain. Ya. Kemudian mesti satu, sihat tubuh badan tu kemestian. Betul. Okey. Dan lulus tapisan keselamatan serta bebas rekod jenayah. Ini sangat penting. Ya. Sebab bila kita pakai uniform, kita sebagai salah seorang ataupun pemberi maklumat pada pasukan keselamatan, kita juga membantu penguatkuasaan agensi-agensi kerajaan. Kita sendiri mestilah bersih daripada rekod jenayah. Betul. Okey. Kena dipercayai terlebih dahulu. Ya. Kemudian dari segi bilangan pula, bilangan keanggotaan ini, rela ni kita ada di setiap negeri. Okay. Kita ada di 157 daerah di seluruh negara. Baik. Dan kalau mengikut rekod pendaftaran keahlian bermula pada 1972 dan sehingga sekarang, kita merekodkan seramai 3.2 juta anggota sukarelawan Malaysia. Daripada jumlah ini, yang aktif yang kita boleh panggil bila-bila masa untuk bertugas di seluruh negara ni, di dalam rekod kita ada 146,000 anggota sukarelawan rela di 157 daerah seluruh negara. Banyak tu. Jadinya akan bertambah dan berkembang selepas ni. Sebab yang dengar ni semua mungkin pertama kali yang mendengar pada pagi ni kan, Tuan Lokman kan. Oh, rupanya mudah nak jadi anggota rela. Tetapi kena bersih. Kena sentiasa siap siaga. Kan. Dan juga terima kasih juga kepada warga-warga ataupun pegawai-pegawai rela yang ada hari ni. Kita ada siapa yang lain? Kita ada Tuan Nazri. Kita ada yang lain, Tuan. Saya tak pakai spek, tak nampak. Tuan Fairuz. Saya ada Tuan Fazil. Puan Syarina. Okey. Cik Kristina. Ni yang kat dalam tau. Yang paling hampir pun ada. Ya, yang kat sebelah ni. Tuan Aswadi. Ini yang kat dalam. Yang kat luar tu pun ada lagi. Nampak ramai berkampung di Konti Nasional FM pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak semua pegawai-pegawai anggota rela. Semestinya banyak keistimewaan tau. Kejap lagi kita akan kongsi. Banyak lagi tau. Sebab apa? Kita fokus pula kepada undang-undang yang menjadi asas kepada penubuhan dan juga pelaksanaan rela ni, yang bagaimana peranannya, bidang tugasnya yang berkembang mengikut keperluan dan juga arus masa negara. Okey. Tuan Lokman. Terima kasih, Sis. Kalau kita bercakap tentang bidang kuasa atau undang-undang yang digunakan oleh pasukan ini ataupun jabatan ini, dia semuanya termaktub di dalam Akta 752 yang saya ceritakan tadi. Betul. Okey. Di dalam akta ini menggariskan antara bidang kuasa yang diberi mandat kepada rela. Yang pertama sekali ialah membantu mana-mana pasukan, pihak berkuasa atau pihak keselamatan yang ada undang-undang bertulis. Maksudnya
apabila diminta. Maksudnya apabila permintaan daripada mana agensi-agensi kerajaan yang lain meminta bantuan daripada rela tak boleh kata no. Siap siaga, bersedia. Kami kena bersiap siaga dan bersedia membantu. Sebab itulah kalau kita lihat di lapangan, banyak anggota rela ini bertugas bersama dengan pasukan PDRM sendiri, bersama dengan Jabatan Immigration, bersama dengan agensi anti dadah. Kita bertugas. Selain daripada itu, kita juga bertugas dengan pihak berkuasa yang lain. Baik. Pihak berkuasa tempatan umpamanya pun kita tolong bantu apabila diminta. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga diberi mandat untuk membantu mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan dalam mengawal dan mengubah laluan kenderaan motor, trafik lah. Sebab tu kadang-kadang kita nampak anggota rela ni ada di jalan-jalan. Betul. Membantu. Orang kata mengawal, orang kata aliran lalu lintas. Yang sinonim kenduri kahwin, lepas tu dekat sekolah kan. Betul, okey. Kemudian kita juga mengambil bahagian dalam khidmat masyarakat. Baik. Itulah sebabnya kalau katakan ada program-program gotong royong. Betul. Membersih kawasan-kawasan umum lah. Kawasan-kawasan ibadah, taman-taman rekreasi. Ataupun program-program selepas banjir kan, pasca banjir, gotong royong membersihkan kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Kita dapat lihat ramai anggota-anggota terlibat sama. Selain daripada itu, kita juga terlibat dalam membaik pulih rumah-rumah anggota kita sendiri, membantu baiki atap, baiki dinding, baiki tangga. Itu yang melibatkan khidmat bakti. Betul. Selain daripada itu juga, kita membantu dalam melindungi bangunan, perpasangan dan harta benda milik kerajaan persekutuan, kerajaan negeri ataupun milik orang perseorangan. Itulah sebabnya kadang-kadang kita juga melihat di lapangan ada anggota-anggota kita bertugas di bangunan-bangunan. Betul. Dia menjaga perimeter dan lalu lintas di situ. Dan selain daripada itu, yang akhir sekali, Akhta kita juga memberi kuasa untuk melaksanakan apa-apa jua perintah dan arahan daripada ketua pengarah rela selaras dengan peruntukan akta ini. Itu bidang kuasa yang ada dalam akta ini. Okey. Kalau cakap, jangan kata tidak ya. Ketua pengarah rela ada kat sini tau. Jadinya saya tabik hormat dekat rela. Sebab apa? Dengan fungsi dan juga tugasnya yang menyeluruh dalam apa jua keadaan. Terima kasih banyak-banyak kepada Jabatan Sukarelawan Malaysia. Sebelum kita berehat, Tuan Lokman ni memang kelakar juga ya orangnya. Kan? Oh. Kenapa tak berani cakap? Tak kelakar ke? Ada kelakar dalam tegasnya. Saya faham. Baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni menerusi Ruangan Alfa Nasional FM sentiasa di hati. Tahun 1972, kerajaan telah menubuhkan Ikatan Relawan Rakyat di bawah Peraturan-Peraturan Perlu Ikatan Relawan Rakyat 1966 yang dibuat di bawah Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1964. Melihat kepada kejayaan pasukan Home Guard menangani masalah keganasan komunis dan konfrontasi kerajaan Indonesia, timbul kesedaran kerajaan perlunya sebuah pasukan sukarelawan yang tetap ditubuhkan bagi membantu kerajaan menangani isu-isu keselamatan setempat selepas terjadinya kejadian rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Pada 25 Jun 2012, Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia 2012, Akta 752 telah diwartakan sebagai punca kuasa rela. Nama Ikatan Relawan Rakyat Malaysia juga telah ditukar kepada Pasukan Sukarelawan Malaysia selaras dengan akta tersebut. Pada 28 Ogos 2013, rela telah dinaik taraf menjadi sebuah jabatan persekutuan dan dikenali sebagai Jabatan Sukarelawan Malaysia. Rela diterajui oleh seorang ketua pengarah. Beliau dibantu oleh 2 orang timbalan ketua pengarah, pegawai, kaki tangan yang bertauliah dan berdedikasi menjadi tulang belakang
dalam menggerakkan kemajuan serta pencapaian jabatan. Salah satunya adalah Jabatan Sukarelawan Malaysia atau lebih mesra dikenali sebagai RELA. Asas wujudnya RELA bermula sejak tahun 1948 apabila Pertubuhan Kawalan Kampung atau Home Guard dibentuk semasa darurat pertama berlaku di Persekutuan Tanah Melayu. Tanggal 3 Julai 1972, kerajaan telah menubuhkan Ikatan Relawan Rakyat di bawah Peraturan-Peraturan Perlu Ikatan Relawan Rakyat 1966 yang dibuat di bawah Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1964. Melihat kepada kejayaan pasukan Home Guard menangani masalah keganasan komunis dan konfrontasi kerajaan Indonesia, timbul kesedaran kerajaan perlunya sebuah pasukan sukarelawan yang tetap ditubuhkan bagi membantu kerajaan menangani isu-isu keselamatan setempat selepas terjadinya kejadian rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Pada 25 Jun 2012, Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia 2012, Akta 752 telah diwartakan sebagai punca kuasa rela. Nama Ikatan Relawan Rakyat sentiasa di hati sekarang ini saya tidak keseorangan. Cukup meriah sebenarnya konti sekarang ini bersama dengan warga Jabatan Sukarelawan Malaysia dan bersama saya sekarang ni yang berbahagia Ketua Suruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia. Kita berbicara, berkongsi dan juga mengupas mengenai rela melakar sejarah merentasi zaman yang mana sekarang ini fokus kita mengenai bagaimana sebenarnya penugasan rela di lapangan yang mana membolehkan belia-belia kita mendekati ataupun menjadi anggota ataupun warga rela ni, Tuan Lokman. Okey, kalau nak diceritakan tentang penugasan rela di lapangan ni luas. Mungkin masa pun tak banyak yang diberikan pada saya pada hari ini. Baik. Tapi dalam orang kata ruang lingkup yang mudah dipahami. Rela ni dia di lapangan dia ada kita namakan penugasan tetap. Ya. Yeah. Penugasan tetap ni maksudnya hari-harilah dia berada di situ, dia melaksanakan kerja tetap dia. Umpamanya kalau katakan saya imbas pencapaian yang kita buat pada tahun 2024, umpamanya, di seluruh negara, kita ada penugasan, kita namakan kawalan tetap, perimeter. Baik. Maksudnya dia ni menjaga bangunan-bangunan kerajaan. Umpamanya kalau di Putrajaya, kalau East ke Putrajaya, singgah ke kompleks Kementerian Dalam Negeri ataupun pergi ke bangunan MOF. Tak sampai lagi. Pembendaraan. Lepas ni kita jemput Is ke sana. Kan? Kalau Is masuk saja ke kompleks Kementerian Dalam Negeri ni, first kali Is akan nampak kamilah yang berpakaian serba hijau. Baik. Dengan toha merah di tangan kiri. Okey. Macam MP tentera tu. Oh, betul. Tugasan dia menjaga perimeter bangunan dan juga mengawal lalu lintas yang masuk ke bangunan tu. Okey. Itu contoh di Putrajaya. Yeah. Tapi kalau di seluruh negara, tahun 2024 saja, sebanyak 1,362 buah premis seluruh negara yang dijaga oleh rela. Baik. Kalau tahun ini pula, 2025, rekod terkini yang saya dapat, kita dah naik kepada 1,669 buah premis dijaga oleh anggota rela yang melibatkan penugasan seramai 12,222 anggota. Yeah. Itu premis bangunan saja. Baik. Itu bangunan. Kita pergi lebih sikit pada itu. Penugasan tetap juga. Penugasan tetap yang melibatkan penugasan di sempadan negara. Okey. Kalau di Sabah, daripada Kudat ke Tawau umpamanya. Okey. Kita ada di sebanyak 21 lokasi. Okey. Melibatkan seramai 252 anggota. Besar perimeter tu. Yes. Kalau di Sarawak, tapi kita penugasan di sepadan ni kita bertugas bersama PJA lah. Bukan kita saja. Kami membantu. Membantu pasukan keselamatan yang lain. Pasukan Gerak Am, PDRM umpamanya. Ataupun pasukan Eskom sendiri, kita bantu. Okey. Dan kalau di Sarawak, kita ada di 12 lokasi. Kalau di keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia ni, dia melibatkan 8 negeri. Negeri-negeri yang bersepadan lah. Baik. Sabah, Sarawak. Kalau di utara pula, Kedah,
Perlis, Perak, Kelantan. Kemudian kita pergi ke bawah sikit, dia melibatkan Johor, ada perairan di situ, dan dia melibatkan Selangor. Dan anggota yang berkolaborasi dengan PGA ni seramai lebih kurang 365 orang. Selain daripada itu, tugasan harian, tugasan tetap ialah rondaan komuniti. Maksudnya anggota kita ni meronda di dalam masyarakat. Baik. Di seluruh negara kita ada di sebanyak 475 lokaliti di seluruh negara. Maksudnya dia ada penugasan ronda, tengok apa yang berlaku. Kalau ada maklumat-maklumat yang boleh menggugat keselamatan dan ketenteraman awam, kita salurkan kepada pihak berkuasa. Itu yang tetap. Baik. Selain daripada yang tetap ni, tambahan lagi lah, yang tetap juga kita ada penugasan bersama dengan Jabatan Penjara. Baik. Sebab Jabatan Penjara ni dia ada, dia panggil prospek. Prospek ni ialah banduan yang diberi parol untuk berada dalam masyarakat. Jadi ketika ini anggota rela juga bersama-sama Jabatan Penjara melihat prospek yang diberi parol ini, bagaimana mereka berada dalam masyarakat. Kita mengawal selia dia, monitor dia dalam masyarakat. Okey, kemudian itu yang kita lihat dari segi penugasan tetap jangka masa panjang. Selain daripada itu, yang macam sebut tadilah, penugasan one-off, iaitu penugasan yang melibatkan kenduri kendara. Maksudnya yang ini tak tetaplah. Kalau ada one-off, permintaan. Ataupun penugasan one-off ni juga dia terlibat dalam festival, perayaan, ataupun yang terbaru sekali sekarang ni, umpamanya di Lima. Ya, betul. Lima di Langkawi, kita ada 85 orang bertugas di sana, penugasan one-off. Begitu juga dengan kepengurusan ASEAN. Kita pun bertugas di sempena pengurusan ASEAN, especially di airport. Kalau airport di Langkawi, International Airport, ataupun di KLIA, di pintu masuk, ketika arrival, orang tiba saja, kemudian untuk kenderaan bergerak di ketibaan itu, kalau pergi, boleh nampak ada penugasan. Sekarang pun masih ada lagi yang mana masih lagi bertugas. Walaupun dah habis kepengurusan ASEAN, kita masih ada lagi pegawai yang bertugas bersama dengan pihak berkuasa di airport lah, di ketibaan, menyuraikan, membantu dalam aliran trafik kenderaan. Jadi kepada yang mendengar ataupun belia yang baru saja mengikuti, sebenarnya peranan dan tugasannya mencabar tau. Bukan setakat hanya kenduri kendara saja. Yang tu yang nampak. Kan? Tapi pada tahun ini kita ada inisiatif baru. Inisiatif baru ni kita lengkapkan, orang kata, anggota-anggota petugas ini dengan kemahiran TVET. Maksudnya anggota-anggota bila dia masuk rela ni, kita tawarkan kursus-kursus TVET. Kelainan tahun ni. Kita dah mula, contohnya kita bagi dia kemahiran gunting rambut. Kita bagi dia kemahiran automotif, membaiki motosikal. Pergi kursus tuannya? Kita hantar dia berkursus untuk anggota-anggota kita ni. Tujuan dia, benda ni sangat signifikan lah. Contohnya kalau katakan kita dah mulakan di Penang, kita mulakan di Kedah, kita pun dah buat di baru-baru ni di Jelebu. Maksudnya bila ada program-program bersama rakyat, kita buka booths. Kita buka booths untuk pemeriksaan motor percuma. 20 checkpoint. Kita buka booth gunting rambut percuma. Baik. Jadi benda-benda ini bila pengunjung datang, dia dapat, orang kata, khidmat bakti yang ditawarkan oleh anggota. Itu yang ketika berlakunya event-event macam ni. Tetapi selain daripada itu, kemahiran-kemahiran lain juga kita tawarkan kepada anggota kita yang bertugas meronda komuniti ni. Contohnya, kenapa kita perlukan kemahiran TVET kepada anggota ni? Contohnya, bila anggota kita meronda dalam kawasan kampung, masyarakat, tiba-tiba dia lihat ada paip air bocor. Paip air bocor, ketika tu dia terus boleh respon, betulkan di mana kebocoran. Secara terus. Kalau katakan malam-malam pula dia meronda, tengok mungkin ada rumah yang gelap. Dia siapa tu orang, kenapa rumah ni gelap? Betul. Mungkin pendawaian, mungkin bulb yang rosak. Dia boleh terus respon, bantu membetulkan benda-benda macam ni. Ini antara kemahiran-kemahiran baru yang kita dah tawarkan pada anggota kita, dan insya-Allah lepas pada ni masyarakat setempat akan mendapat, orang kata, limpahan khidmat bakti daripada anggota.
In fact, baru-baru ni, kalau umpamanya ketika bulan Ramadan baru ni, kita buat inisiatif lain pula. Kita adakan Abang Rela Kejut Sahur. Sebab contohnya dia orang dah meronda malam-malam ni kelainan kan. Dah meronda malam-malam. Ya. Dah nak sampai waktu subuh tu sebelum sebelum bersahur tu, apalah salahnya kejut rakan-rakan ataupun jiran-jiran bersahur sama. Sekali jalan. Sekali jalan. Yang untuk program tu sebenarnya kita rekod kita bulan puasa baru ni 3,911 lokasi di seluruh negara. Abang-abang Rela ni buat kejut sahur. Cantik. Dan insya-Allah benda ni tahun depan pun bulan puasa kita buat kejut sahur lagi. Teruskan lagi insya-Allah. Benda yang baik kan. Salah satu nilai tambah juga apabila dia hantar pergi ke kursus, lepas tu boleh terus respon apabila berlaku satu kejadian yang tidak diingini berlaku. Tahniah Rela, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan, yang mana pentingnya juga kita nak berikan tumpuan untuk sambutan hari ulang tahun Rela ni tuan. Sebab apa, bukan sekadar satu sambutan tetapi juga satu wadah untuk memperkukuh semangat dan juga hala tuju jabatan. Jadi mungkin sudah semestinya perkongsian yang penting ini untuk Tuan Lokman kongsikan mengenai sambutan hari ulang tahun Rela, yang mana mungkin ada kelainan, dan juga nak kongsikan mengenai pengisian utama untuk sambutan hari ulang tahun Rela pada tahun ini. Ramai yang menunggu ni, warga Rela nak tahu ni. Sambutan ini sebenarnya hari ulang tahun tahunan ni. Hari ulang tahun Rela ni sebenarnya kita sambut sepanjang tahun. Bukan sepanjang tahun, maksudnya setiap tahun. Betul. Okey. Kalau ikutnya, tahun ini merupakan sambutan tahun yang ke-53. Sejak kita ditubuhkan, daripada tahun 1972 itu. Betul. Dan insya-Allah sambutan pada kali ini kita adakan di Sabah. Jauh sana. Jauhnya Sabah ni dekat di hati. Walaupun jauh daripada ibu pejabat kita di Putrajaya, tapi dekat di hati. Baik. Sabah ni sangat menarik, kerana Sabah inilah orang kata di Sabah kita ada 25 daerah Rela. Dan dia ada di 25 daerah di Sabah. Dan Sabah juga sebenarnya dia sangat menarik kerana di situlah kita dapat melihat kepelbagaian masyarakat kita, berbilang bangsa, suku kaum, kaya di Sabah. Jadi Rela bukan setakat orang kata sukarelawan keselamatan, tapi Rela juga merupakan platform penyatuan seluruh warga masyarakat Malaysia. Bila kita adakan di Sabah, apabila kita buat di sana, sudah tentulah berbagai bangsa, kaum, keturunan akan terlibat sama menjayakan aktiviti kita. Betul. Ini adalah satu manifestasi penyatuan seluruh masyarakat Malaysia dalam menyambut sesuatu yang sangat bermakna pada Rela. Itu yang pertama. Dan sempena sambutan hari ulang tahun ni, beberapa acara lah yang kita cadangkan. Umpamanya ialah kita ada 53 siri aktiviti simbolik yang akan kita buat lah. Kita ada 53 aktiviti kempen terima darah umpamanya. Kita ada aktiviti 50 khidmat bakti dan berbagai-bagai lagi. Kemudian antara acara yang mungkin melibatkan 25 daerah ini, kita ada perarakan bendera kita. Maksudnya bendera tu daripada Semenanjung Malaysia ni. Baik. Kita akan terbangkan ke Sabah, dan setiap daerah di Sabah ini akan menerima perarakan bendera ini nanti. Cantik tu. Dan kemudian dia akan diserahkan pada hari perasmian tu nanti di Dewan Bandaran Sabah. InsyaAllah. Itu perancangan kita. Kalau antara yang menarik lah. Kata sebelum ni sambutan, kalau program asyik kat Semenanjung je kan. Jangan risau, warga Sabah dan Sarawak tidak dipinggirkan. Untuk sambutan hari ulang tahun Rela pada tahun ni diadakan di Sabah. Jom pergi. Ijat, tempat tiket flight je. Sabar je lah. Tuan, untuk penutupnya, sebagai harapan, pesanan dan juga ucapan selamat Hari Raya kepada semua yang mendengarkan sekarang ini, dan mungkin kepada yang bakal pulang ke kampung halaman. Silakan. Terima kasih. Pertamanya, harapan saya kepada seluruh anggota dan warga Rela di seluruh negara, walau di mana juga kita berada.
kita ini adalah sebahagian masyarakat yang cintakan negara kita, cintakan tanah air kita. Keselamatan adalah tanggungjawab bersama kita. Teruskanlah bertugas dengan penuh dedikasi, dengan penuh disiplin, dan jaga nama baik pasukan. Yeah. Itu yang paling penting lah. Dan yang keduanya, saya ingin mengambil kesempatan ini. Is pun dah bagi kesempatan tadi tu. Silakan. Untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada RTM sendiri yang menjemput saya pada hari ini. Dan yang keduanya, tak terlalu awal lah kalau saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidil-Adha kepada seluruh masyarakat ataupun seluruh umat Islam seluruh negara umumnya, dan khususnya kepada semua anggota rela di lapangan yang bertugas, bertukus lumus di mana jua berada. Sekian, terima kasih. Sama-sama azimat dan juga amanah yang akan disenggam ataupun digenggam erat menjadi panduan kepada semua warga dan juga anggota rela. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia, berkongsi mengenai topik yang penting kita pada pagi ini, rela melakar sejarah merentasi zaman. Tuan Lokman, biasa karaoke kan? Biasa. Suara sedap, cakap pun dah tahu dah. Tapi sekali ni saya nak buat lain sikit. Macam mana? Saya nak buat laungan Setia Bakti. Silakan. Okey. Jom. So mungkin ramai-ramai dengan semua saya sekali, ni. semua sekali. Jom. Okey, belakang saya. Boleh, kita kumpul dulu anggota rela yang lain. Okey. Saya pun nak ikut sekali. Okey. Setia Bakti. Setia Bakti. Setia Bakti. Rasa gemuruh bila dengar depan ni. Hai, seriau. Terima kasih banyak-banyak Tuan Lokman dan juga semua warga yang hadir pada pagi ni. InsyaAllah di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Pendek sangat ni penerbit. Bagi setengah jam je. Sabar je lah. Sampai kita jumpa lagi semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.